Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam Tun Mahathir Mohamad meramalkan bahawa PRK KKB, iaitu Kuala Kubu Baharu, akan dimenangi dan dikekalkan kemenangannya kepada DAP. Ramalan Tun Mahathir itu sebenarnya mungkin benar atau mungkin juga tak benar. Tetapi dari mana sudutnya, atau dari mana faktornya, atau dari mana perkiraan Tun Mahathir atas ramalan itu? Apakah faktornya, apakah perinciannya menjadi tanda tanya ramai orang? Ini apabila ada yang mengandaikan ramalan Tun Mahathir itu ialah satu reverse psychology, ataupun dengan kata lain menyindir secara sinis. Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang kata macam manapun Mahathir menyindir perkara itu, yang pastinya kata netizen memang silap-silap hari bulan DAP akan menang lagi di kawasan tersebut, dan Perikatan Nasional akan mengalami masa yang memalukan kali pertama tahun ini apabila akan kalah, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, ramalan Tun Mahathir sekadar psikologi terbalik menurut Sabudin. Pelbagai pihak tampil memberi reaksi apabila bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad meramalkan calon Pakatan Harapan daripada akan menang dalam PRK Kuala Kubu Baru 11 Mei depan. Beliau adalah paling awal membuat ramalan berkenaan PRK Kuala Kubu Baru itu hanya beberapa jam selepas proses penamaan calon selesai. Bekas Perdana Menteri dua kali itu meramalkan demikian berdasarkan hakikat bahawa undi Melayu berpecah berbanding pengundi Cina yang solid kepada PHDAP. Jumlah pengundi di situ lebih ramai Melayu daripada Cina, tetapi Melayu berpecah, Cina bersatu, kata Mahathir. Jadi kemungkinan ialah DAP menang, katanya di sebuah majlis hari raya semalam. Walau bagaimanapun, ramai para penyokong DAP mengatakan bahawa parti DAP bukannya hanya dimiliki oleh orang Cina. Parti DAP bukan hanya dianggotai atau ahlinya orang Cina. Kerana sekarang ini dalam parti DAP sudah ada beberapa ahli parlimen orang Melayu, dan sudah ramai pemimpin-pemimpin Melayu dalam DAP. Bahkan ramai penyokong-penyokong mula menyokong DAP dalam kalangan orang Melayu. Jadi oleh sebab itulah, mungkin itulah kebenaran yang patut ditelan oleh Tun Mahathir, walaupun ianya reverse psychology, tetapi terbukti besar kemungkinan DAP memang akan menang di KKB. Walaupun ramalan Tun Mahathir itu mungkin ada benarnya sekurang-kurangnya pada ketika ini, namun setelah tempoh kempen berjalan selama 14 hari, pelbagai kemungkinan lain boleh berlaku. Begitupun seperti semua maklum, sejak terpelanting daripada jawatan Perdana Menteri pada tahun 2020 lalu, Tun Mahathir tidak pernah lagi suka kepada PH dan DAP. Dengan itu, ramalannya bahawa PH-DAP kemungkinan besar akan menang bukanlah petanda sokongan, gambaran keyakinan atau keinginannya mahu DAP atau PH menang di Kuala Kubu Baharu. Kalau ditanya baik secara berdepan atau sembunyi-sembunyi, jawapan Tun Mahathir adalah pasti mahu PHDAP yang dibantu UMNO kalah di Kuala Kubu Baharu. Ramalan beliau itu sebenarnya sekadar reverse psychology atau psikologi terbalik agar pengundi Melayu secara segera bangkit dan keluar beramai-ramai memberi undi kepada calon PN atau bersatu. Saudara-saudara sekalian, jangkaan beliau pengundi Melayu tentu lebih selesa diwakili wakil rakyat Melayu berbanding bangsa lain, terutama di kawasan di mana mereka adalah pengundi majoriti. Dengan ramalannya itu, harapannya tidak lain agar pengundi Melayu yang merupakan majoriti di Kuala Kubu Baharu tidak mensia-siakan undi mereka dan keluar beramai-ramai. Berdasarkan hakikat pengundi Melayu agar majoriti,
Jika peratusan keluar mengundi mereka adalah tinggi, keadaan itu boleh menewaskan pengundi Cina yang bukan majoriti yang didakwanya solid kepada PHDAP itu. Harapan lain di sebalik ramalan itu ialah barangkali Tun Mahathir berharap PN akan segera mengundangnya untuk turut sama berkempen kerana dalam hatinya berasakan beliaulah pejuang Melayu tulen di negara ini. Jika beliau diundang berkempen dan berjaya memusingkan sejumlah pengundi Melayu dan akhirnya calon PN beroleh kemenangan, bererti hidup baliklah nyawa politiknya selepas ini. Yang penting bagi Tun Mahathir melalui kemenangan Perikatan Nasional PN di Kuala Kubu Baharu nanti, beliau telah berjaya mencalarkan imej Perdana Menteri ke-10 yang akan digambarkan tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat. Tetapi jika calon PHDAP benar-benar menang pula, Tun Mahathir juga sudah sedia dengan jawapannya. Jawapannya, saya dah kata awal-awal lagi. Dia tidak rugi apa-apa. Cuma laba besar dapat dikutipnya jika melalui psikologi terbalik ini, calon PHDAP berjaya dikalahkan pada 11 Mei nanti, sama tarik dengan hari ulang tahun kelahiran UMNO. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi pendedahan luar biasa berkaitan dengan 1MDB. Kali ini berkaitan dengan rampasan kereta super mewah di dunia. Wow! Kereta ini pernah diisytiharkan sebagai kereta paling mahal, paling mewah, paling canggih yang ada di muka bumi. Tapi kenapa tiba-tiba kereta Bugatti ini pula dirampas berkaitan 1MDB? Persoalan sekarang ialah siapa pemilik Bugatti itu? Bagaimana Bugatti itu ada kaitan dengan 1MDB? Dan macam mana Bugatti itu dibeli? Adakah Bugatti itu dibeli dengan uang hasil daripada 1MDB? Atau ianya adalah satu pelaburan? Ikuti terus ulasan selepas ini kerana kita sama-sama pasti akan terkejut dengan isinya dipetik daripada sumber Malaysia kini. Rampasan Bugatti berkaitan 1MDB, polis SPRM kerjasama dengan pihak Jerman. Pihak berkuasa Malaysia bekerjasama dengan polis Jerman bagi mengesahkan maklumat berhubung 4 buah kereta model Bugatti Veyron yang dirampas di Munich, Jerman beberapa hari lalu dipercayai berkaitan dengan skandal 1MDB. Wah, ini memang luar biasa. Keretanya bukan satu, tapi 4 buah kereta model Bugatti Veyron. Kereta ini kalau nak tahu berapa nilainya, anda boleh Google sendiri. Yang pasti harganya mencanak sampai mencekik darah. Boleh katalah kalau kita yang orang biasa nih, bolehlah mimpi-mimpi saja. Nak dapatkannya itu perlukan keajaiban. Harganya luar biasa mahal. Tapi ada 4 model pula. Bayangkan 4 buah kereta model Bugatti dirampas di Munich yang ada kaitan dengan skandal 1MDB. Menurut laporan berita harian, Ketua Polis Negara Razarudin Husin mengesahkan bahawa pihaknya sedang bekerjasama dengan polis negara itu, iaitu Jerman. Ada juga bantuan dikehendaki PDRM akan sedia membantu, katanya seperti dipetik. Sementara itu, Free Malaysia Today melaporkan SPRM mengikuti perkembangan siasatan di Jerman dan Switzerland dan telah meminta maklumat daripada pihak berkuasa Jerman mengenai dana bon 1MDB yang digunakan untuk membeli kereta mewah di negara itu pada tahun 2022. Dalam perkembangan terbaru ini, SPRM telah menghantar permohonan untuk maklumat terkini daripada pihak Jerman, kata Ketua Pesuruhjaya Azam Baki seperti dipetik. Azam turut berkata SPRM memulakan siasatan berkenan perkara itu sejak tahun 2020 dan pihaknya bertemu dengan pihak berkuasa Switzerland setahun kemudian berhubung sejumlah
50 buah kereta mewah yang berkaitan dengan skandal 1MDB. Wah, inilah gila. Luar biasa gila-gilanya. Bayangkan 50 buah kereta mewah yang ada kaitan dengan skandal 1MDB. Pada Kamis lalu, akhbar berpengkalan di Berlin, Bild melaporkan pasukan polis Jerman menyerbu sebuah kemudahan simpanan persendirian bawah tanah di utara Munich dan merampas 4 buah kereta itu yang dianggarkan bernilai beberapa juta euro. Wah, ini memang luar biasa. Model Bugatti yang dirampas adalah Rembrandt Veyron, Black Bass, Jean Pierre Willy, dan Mio Castanini. Menurut akhbar itu lagi, ibu pejabat polis Munich dan pejabat pendakwa persekutuan di Bern, Switzerland enggan memberikan sebarang maklumat berkenaan kes itu. Namun akhbar itu memetik sumber kehakiman yang mendedahkan rampasan itu berkaitan dengan siasatan terhadap 1MDB yang meluas. SPRM telah bekerjasama dengan pihak berkuasa pelbagai negara sejak tahun lalu dan telah pun mendapatkan semula aset yang dibeli dengan dana 1MDB serta memulangkan lebih RM20 bilion kepada kerajaan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.